menang besar lagi, ada keeper ke pihak lawan tu. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, by the way aku buat video ni malam. By the way, thank you pada korang yang dah subscribe channel aku ni. Terima kasih juga pada yang korang yang dah komen channel aku ni. Musim ni saja Sheffield United ada 6 game kekalahan besar dari start awal musim ni sampai sekarang. Lepas ni mana-mana tim yang jumpa Sheffield United, automatik aku akan lock player tu. Agak lebih kurang macam tu lah. Arsenal menang besar lagi. Kali ni Sheffield United jadi mangsa dengan 6 gol tanpa balas. Yang paling bestnya, kedua-dua game musim ni bertemu Sheffield United, Arsenal menang besar. First game menang 5-0, second game menang 0-6. Agak padu sebenarnya. Please, bertahan 10 minit lagi. Nyaris-nyaris kalah Chelsea dengan Brentford. Bermain di tempat Brentford, nasib baik ada jaringan penyamaan di Sasi. Walaupun Chelsea berada di depan pada first half, tapi tak menjamin kemenangan untuk Chelsea dalam game tu. Brentford berada di depan dengan jaringan Roslev dan Wisa pada second half. Luton bertahan sedikit je lagi, tapi bukan bertahan 10 minit lah, bertahan lebih kurang 5-6 minit lagi, lebih kurang macam tu. Hampir-hampir seri bertemu dengan Aston Villa, tapi berkesudahan dengan 2-3 hasil jaringan last minute ni. Apa jadi dengan Brighton kalah dengan Fulham 3-0? Nasib baik aku tak letakkan Estupinan dekat dalam tim aku. Aku letakkan Estupinan dekat bench aku. 0 point untuk Estupinan walaupun main 90 minit. Defend Brighton agak ceroy pada aku, agak teruk lah untuk game Brighton. Itu sedikit summary mengenai game week ke-27. Sekarang ni aku masuk yang topik seterusnya, iaitu gol ke tak gol. Gol ke tak gol. Keputusan mengadil adalah utama pada aku. Pendapat akulah, human decision tu kena ada dalam setiap game. Dah banyak tahun sebenarnya aku cakap benda ni. Baru best, baru ada drama kalau ada human decision kat sini. Liverpool menang dengan 0-1 hasil jaringan Nunes. Yang menjadi perdebatan kat sini sebenarnya adalah masa tambahan yang diberi 8 minit. Jaringan Nunes lebih kurang 99 minit, lebih seminit pada aku. Sistem pengadilan sekarang, player injured dalam padang pun akan stop time, tambah dekat extra time. Macam mana pula dengan Danilo dan Gibbs White yang time wasting dalam game tu? Aku rasa dalam minit ke 93, aku sebenarnya bukan nak sokong Liverpool, tapi yang aku nak tekan kat sini, human decision. Pada aku human decision tu agak penting dalam setiap game. Walaupun Man U kalah, gol Rashford pada aku agak padu, umpanan cantik daripada Bruno Fernandes, tapi apakan daya, kalah 3-1. Secara overall game ni dikuasai oleh Man City. Ball position saja 73-27%, agak tinggi sebenarnya. Total shot untuk Man City saja 27 berbanding dengan Man U 3 shot saja. On target kat sini untuk Man City 8, untuk Man U pula 1 saja. Bagi aku, kemasukan Alvarez baru nampaklah berbeza game tu. Doku pada aku tak memberi impact sebenarnya pada game tu. Haaland ada gol jugalah akhirnya. Okey, game-game selain, Everton kalah dengan West Ham 1-3 bermain dekat home. 7 game tanpa kemenangan. Macam musim-musim sebelum ni, Everton dalam kedudukan yang agak tak berapa nak cantik. West Ham dah kembali ke landasan yang betul padaku. Newcastle menang dengan Wolves 3-0 bermain dekat home. Sebenarnya dalam game ni nampak acah-acah garang sebenarnya Newcastle ni padaku. Tapi aku jangkakan game ni akan ada persaingan yang menarik. Tapi berbeza keputusannya, ada kemenangan 3-0. Nasib baik tak seri lah sebenarnya, sebab sebelum ni ada game-game Newcastle yang dah leading tapi seri akhirnya. Spurs menang dengan Crystal Palace 3-1, game yang padaku first half yang agak clean, tak ada apa-apa kat kuning. Crystal Palace agak bagus bertahan dalam first half. Second half, selepas tu ada jaringan daripada Crystal Palace, baru nampak Spurs nak mengasak kubu Crystal Palace. Bournemouth menang dengan Burnley 0-2 bermain dekat away. Expect aku sebenarnya Bournemouth akan menang game ni. Yes, pada aku berkesudahan dengan kemenangan 0-2. Tak ada apa-apa jaringan daripada Sri Lanka. Aku rasa ramai juga kawan-kawan kita yang ada Sri Lanka. Okey, mengenai kedudukan table sekarang, so far boleh nampak kat sini, first masih lagi Liverpool, second Man City, third kat sini adalah Arsenal. Ketiga-tiga tim ni boleh katakan poin yang agak dekat, agak rapat. Sama game, 27 game. Untuk Liverpool 63 poin, untuk Man City 62 poin, untuk Arsenal 61 poin.
Untuk kedudukan 18, 19 dan 20 masih lagi kekal untuk Luton melina Sheffield United. Sekarang kita bercerita pasal game week ke-28. Just sekadar reminder untuk dua perkara kat sini, iaitu game week ke-28 akan ada double game. Bournemouth Luton akan terlibat dengan double game. Untuk game week ke-29 kita dah tahu akan ada blank game 16/3/2024. Hanya 4 game saja yang akan bermain. Aston Villa dengan West Ham, Brentford dengan Burnley, Fulham dengan Spurs, Luton dengan N4. Game tumpuan pada aku game week ke-8 adalah, kat sini aku macam biasa aku letakkan 3. Man City Liverpool, antara game yang ramai sebenarnya tunggu. Aku sendiri pun menunggu kedudukan nombor 1 dan nombor 2 dalam table sekarang. Menang Man City akan naik nombor 1. Menang Liverpool akan kekal nombor 1. Kalau seri, rasanya macam Arsenal akan naik nombor 1. Sama point dengan Liverpool. Kalau kira jaringan dan bonus, Arsenal agak tinggi jaringan berbanding dengan Liverpool. Tapi Arsenal kenalah menang dengan Brentford kalau nak berada dalam kedudukan nombor 1 sekarang. Predict, aku rasa payah juga sebenarnya aku nak meletakkan predict kat sini. Tapi aku mengatakan seri, tapi seri ada bonus. Perlawanan seterusnya, Aston Villa bertemu dengan Spurs, yang aku rasa agak juga menarik. Betul-betul musim ni agak bergaduh sebenarnya. Lagi-lagi nak kedudukan tempat table sekarang lah. Pertemuan kedudukan ke nombor 4 dan nombor 5. Aston Villa nombor 4, Spurs nombor 5. Game pertama musim ni dimenangi oleh Aston Villa dengan 1-2 bermain dekat home Spurs. Nampak ada drama sikit lah game-game ni. Spurs mesti cuba nak balas dendam sebenarnya dalam game ni. Dari segi advantage nampak pada Aston Villa. Tapi ingat, Aston Villa terlibat dengan competition lain pada Jumaat pagi, iaitu bertemu dengan Ajax dalam Conference League. Spurs pula tak terlibat dengan competition lain. Pada aku agak advantage juga sebenarnya pada Spurs. Ada waktu berehat. Predict aku mengatakan game ni akan seri tapi ada bonus. Game ketiga kat sini, Chelsea dengan Newcastle. First game musim ni, Newcastle ada kemenangan yang agak besar bertemu Chelsea dalam EPL. Newcastle main kat laman sendiri dengan keputusan 4-1 masa tu. Kali ni main dekat Chelsea, takkan sekali lagi nak kalah dengan Newcastle. So aku predict mengatakan game ni akan seri tapi ada bonus. Just please take note kat sini, ready dengan game week akan datang. Tunggu EPL reschedule balik jadual untuk game-game yang akan datang sebenarnya. Selagi boleh simpan chip, korang simpan. Aku sendiri pun nak cuba menyimpan chip-chip aku supaya dapat digunakan dalam game yang akan datang. Ok, sekarang aku masuk pada player prediction aku kat sini. First kat sini adalah Tavernier. Ok, by the way, sebenarnya kalau tanya aku, ramai akan cuba letakkan soalan lagi. Tapi aku buat sedikit perubahan kat sini, iaitu Tavernier, midfield yang bermain dekat Bournemouth. Minggu ni akan bertemu Sheffield United, kemudian akan bertemu dengan Luton. Double game untuk Bournemouth minggu ni. Kemudian dalam next game akan free, iaitu postpone game, kemudian bertemu Everton. Last game terakhir kat sini yang aku boleh nampak kat sini adalah kemenangan 0-2 bertemu dengan Burnley. Aspek game ni sebenarnya aku memang aspek yang Bournemouth akan menang. Sebelum start game ni ada yang sebenarnya desas-desus mengatakan Solanke injured, tapi main Solanke 88 minit. Dari segi point kat sini untuk Tavernier ada 2 point saja. Dari segi statistik boleh nampak kat sini 4 shoot on target kosong, expect goal kat situ 0.54, kiss pass kat sini adalah 0, expect assist kat sini adalah 0.00. Dari 5 game terakhir kat sini aku boleh cerita 2 perkara kat sini, iaitu pertama bertemu dengan Sheffield United, kemudian bertemu dengan Luton. Untuk Sheffield United, kalau ikutkan ada jaringan daripada Tavernier, iaitu 2 gol dari segi rekod. Game pertama season ni ada kemenangan 1-3 bermain dekat away. Tavernier ada 2 gol, Kluivert ada 1 gol, Smith dengan Semedo masing-masing ada 1 assist. Hanya ada 4 pertemuan saja, pertemuan antara Sheffield United dengan Bournemouth. Selebihnya pertemuan di Championship dan League One. Last kemenangan Sheffield United pada season EPL 19-20 2-1 bermain dekat home. Predict aku mengatakan Bournemouth akan menang dari segi advantage bermain dekat laman sendiri. Rekod 5 pertemuan terakhir oleh nampak kat sini, ada 2 kemenangan, ada 2 seri dan 1 kekalahan. Boleh katakan ini berpihak kepada Bournemouth. Dari segi rekod player 5 pertemuan terakhir kat sini, Tavernier agak menarik sebenarnya, ada 2 gol. Untuk bertemu dengan Luton pula, Tavernier tak ada apa-apa jaringan, tak ada apa-apa assist. Game pertama season ni postpone. Game ni adalah pertemuan yang pertama sebenarnya dalam game week ke-28 ni. Bournemouth ada kemenangan besar pada season 19-20 dalam FA Cup 4-0 bermain dekat home. Kalau diikutkan, ni adalah pertemuan pertama sebenarnya, pertemuan pertama aku dah sebut dalam pertemuan pertama dalam EPL. Predict aku mengatakan Bournemouth akan menang dari segi advantage
bermain dekat laman sendiri. Dari segi rekod 5 pertemuan terakhir, ada 2 kemenangan, ada 1 seri dan 2 kekalahan. Sebab kat sini boleh menampakkan balance sebenarnya. Rekod player pula 5 pertemuan terakhir, boleh nampak Solanke ada 2 gol, Billing ada 3 gol. Agak menarik sebenarnya. Player kedua aku kat sini adalah Kudus, salah satu player yang bermain dekat West Ham bahagian midfield. Minggu ni akan bertemu dengan Burnley, bermain dekat home. Kemudian akan bertemu Aston Villa, Newcastle dengan Spurs. Kalau ikutkan dari segi game week ke-29, West Ham adalah satu tim yang tak terlibat dengan postpone game. Jadi blank game. Jadi aku rasa agak sesuai juga sebenarnya korang nak simpan Kudus dalam next game. Dari segi last game, ada kemenangan bertemu dengan Everton 1-3 bermain dekat away. 2 minggu sebenarnya West Ham ada kemenangan selepas 6 minggu tanpa kemenangan. Kesemua gol diperoleh masa second half. Everton menjaringkan gol dahulu dalam game ni. Dari segi point untuk Kudus ada 90 minit game, ada 2 point kat situ. Assist kat situ adalah 1, kat situ ada 3 point. So total kat sini adalah 5 point. Dari segi statistik boleh nampak kat sini ada 4 shoot, ada on target 1, expect goal kat situ adalah 0.79, key pass kat sini adalah 2, expect assist kat situ adalah 0.07. Dari segi last game bertemu dengan Burnley, ada 1 assist saja untuk Kudus. By the way, West Ham terlibat dengan competition lain dalam tengah minggu ni, lebih kurang hari Jumaat pagi, iaitu UEFA League bertemu dengan Frankfurt. So aku rasa masih lagi kita berfikir sama ada player tu agak sesuai atau letak dalam tim kita masing-masing. Game pertama kat sini boleh katakan ada kemenangan 1-2 bermain dekat home. Soundcheck ada jaringkan 1 gol, Kudus ada Kudus ada 1 assist, 1 on goal kat sini. Pada aku game ni mengingatkan aku pada game pertama season ni, ada gol last minute daripada Soundcheck. Game ni sebenarnya nyaris West Ham kalah sebab gol pertama West Ham dalam minit ke-86. Agak menunggu lama sebenarnya gol pertama West Ham. Predict aku mengatakan West Ham menang. Dari segi rekod 5 pertemuan terakhir, ada 3 kemenangan, 2 seri, 0 kekalahan kat situ. Lebih berpihak kepada West Ham pada aku. Rekod player pula 5 pertemuan terakhir, boleh nampak kat sini Antonio ada 3 gol, Soundcheck ada 2 gol. Kemudian untuk player yang ketiga kat sini aku adalah Watkins, iaitu salah satu player yang bermain dekat Aston Villa bahagian forward. Minggu ni akan bertemu dengan Spurs, kemudian akan bertemu dengan West Ham, kemudian akan bertemu dengan Wolves dan Man City. Macam juga Kudus, boleh katakan Watkins adalah satu player yang boleh kurang guna dalam game week ke-29 akan datang. Last game bertemu dengan Spurs, boleh katakan ada rekod yang agak cantik sebenarnya daripada Watkins. Ada 2 gol dan 1 assist. Tapi ingat, Aston Villa juga terlibat dengan competition lain, iaitu Conference League bertemu dengan Ajax pagi Jumaat. So mungkin korang berfikir nak ambil player Aston Villa atau tak, tapi tak, rasa aku rasa tak rugi sebenarnya. Sebab kalau korang simpan pun korang boleh guna lagi dalam game ke-29 yang tak terlibat dengan blank game. Game pertama season ni ada kemenangan 1-2, iaitu Pau Torres ada 1 gol, Watkins ada 1 gol, Douglas Luiz dengan Talisman masing-masing ada 1 assist. Kedudukan Aston Villa sekarang pada aku nombor 4 dalam EPL, manakala Spurs dalam kedudukan nombor 5. Beza hanya 5 point. Kita ada 11 game lagi sebenarnya. So macam-macam boleh jadi. Boleh jadi Spurs ni akan berada dalam kedudukan yang nombor 4 atau nombor 5, kita akan tunggu. Spurs mesti nak balas dendam dalam first game, sebab first game ada kekalahan dengan Aston Villa 1-2. 3 game pertemuan terakhir lebih berpihak kepada Aston Villa sebenarnya. Predict aku mengatakan Aston Villa menang tipis. Rekod 5 pertemuan terakhir boleh nampak kat sini ada 3 kemenangan, seri tak ada, kekalahan ada situ 2. So agak balance sebenarnya. Rekod player pula 5 pertemuan terakhir, Watkins dan Douglas Luiz agak menarik. Watkins ada 2 gol dan 1 assist, Douglas Luiz ada 3 gol dan 1 assist. Player keempat aku kat sini adalah salah satu player yang bermain dekat Man U. Harga price pada aku tak ada masalah, 5.2, bermain bahagian defend. Minggu ni akan bertemu dengan Everton, kemudian akan bertemu dengan Brentford, tapi dalam game week ke-30. Dalam game week ke-9 akan ada blank game, kemudian akan bertemu dengan Chelsea dalam game week 31. Dari segi pertemuan terakhir kat sini ada kekalahan dengan Man City 3-1. Expect sebenarnya dalam game ni sebenarnya Man City menang lah. Man U melalui dengan gol cantik sebenarnya daripada Rashford. First half untuk Man U agak bertahan, hanya 2 shoot saja daripada Man U berbanding dengan Man City 18 total shoot, agak tinggi sebenarnya. Dari segi point kat sini untuk Delort ada 1 point, 90 minit main ada goal conceded kat situ 3. Untuk statistik boleh korang nampak kat sini sebenarnya tak ada apa-apa daripada shoot daripada Delort, tak ada apa-apa on target daripada Delort, tak ada
ada kipas untuk Dalot. Agak bertahan sebenarnya permainan Dalot dalam game bertemu dengan Man City. Last 5 game terakhir boleh nampak kat sini ada 1 assist saja. Game pertama season ni ada dimenangi oleh Man U. Garnacho, Rashford, Martial masing-masing ada menjadikan 1 gol. Dalot dan Shaw masing-masing ada 1 assist. Sebenarnya pada zaman Rooney dulu, kalau ikutkan, ini adalah 2 tim yang agak menarik bertemu, iaitu Man U dengan Everton. Rival pada aku. Sekarang tak kot pada aku. Pada aku, Man U agak bagus dalam 2-3 pertemuan sebelum ni bertemu dengan Everton. Dari segi performance, nampak Man U lagi bagus sebenarnya daripada Everton. Dalam 7 game terakhir, tak ada apa-apa kemenangan daripada Everton. So boleh katakan ada 4 game seri, 3 kekalahan. Pada aku agak parah sebenarnya untuk Everton. Predict aku mengatakan Man U akan menang. Rekod 5 pertemuan terakhir boleh nampak kat sini, 4 kemenangan daripada Man U, 0 seri, 1 kekalahan. Rekod player pula 5 pertemuan terakhir, aku boleh katakan Rashford ada 2 gol dan assist. Semua rekod Rashford ni pada aku dari segi 3 pertemuan terakhir bertemu dengan Everton. Player seterusnya aku adalah, mungkin korang berfikir aku akan bawa 1 player defense, tapi aku letakkan 1 player midfield, iaitu Sterling. Minggu ni akan bertemu dengan Newcastle, kemudian akan bertemu dengan Burnley dalam game week ke-30. Game week ke-29 akan ada blank game. Last game bertemu dengan Brentford, ada keputusan seri 2 sama. Aspek dalam game ni sebenarnya aku jangka akan ada gol daripada Tone, okey, ada seri, dan aku mengatakan dalam video sebelum ni, mengatakan aspek, aku mengatakan game ni akan seri. Yes, seri. Sebenarnya pada aku Brentford hampir menang dalam game ni. Ada gol last minute daripada Chelsea yang aku rasa penyelamat lah sebenarnya. Dari segi poin pula, untuk Sterling ada 1 poin saja, hanya 11 minit saja bermain. Dari segi shoot on target, 0. Kipas kat sini adalah 1, SPS kat situ adalah 0.05. Dari segi pertemuan bertemu dengan Newcastle, ada 1 gol rekod daripada Sterling. Game pertama season ni ada seri 1 sama. Mudryk ada menjalinkan 1 gol dalam EFL Cup. Chelsea menang penalti masa tu. 2 tim yang aku rasa tak konsisten sebenarnya dalam EPL season ni. Kejap menang, kejap kalah. Kadang ada masa leading awal game tapi berakhir dengan seri atau kekalahan. Boleh nampak sebenarnya Chelsea ke Newcastle ke tetap sama pada kedua-dua tim ni. Chelsea tak ada rekod kemenangan besar dengan Newcastle, tapi Newcastle pula ada rekod kemenangan yang agak besar bertemu dengan Chelsea dalam EPL season lepas, tak salah aku. Dalam EPL season ni 4-1 bermain dekat home Newcastle. Predict aku mengatakan game ni akan seri ada gol. Dari segi 5 rekod pertemuan terakhir boleh nampak kat sini ada 2 kemenangan, ada 1 seri dan 2 kekalahan. Agak balance sebenarnya. Dari segi rekod player pula, 5 pertemuan terakhir tak ada apa-apa untuk Chelsea. Player terakhir aku kat sini adalah salah satu player yang aku bawa ke dalam. Dah lama juga sebenarnya aku tak letak player ni, iaitu Salah. Iaitu salah satu player yang bermain dekat Liverpool. Harga yang agak tinggi sebenarnya, 13.0. Minggu ni akan bertemu Man City, kemudian akan post blank game, kemudian akan ada pertemuan bertemu dengan Brighton dan Sheffield United. Dalam last game bertemu dengan NFO, Salah tak bermain. Game ni sepatutnya pada aku agak mudah sebenarnya untuk Liverpool menang dalam bertemu dengan NFO, tapi rasa nampak macam susah. Perlukan extra time untuk gol. Gol kemenangan Nunes pada minit 99 tu agak kontroversi sebenarnya. Pada aku, macam aku cakap sebelum ni pada awal-awal video ni, human decision tu kena ada. Tak kisahlah ada VAR ke, tak kisahlah masa injured time ke, tapi human decision tu perlu ada. Baru ada sedikit drama. Okey, dari segi point 0. Okey, dari segi shoot on target, aspek goal, kipas dan aspek assist 0. Sebab Salah tak bermain. Dalam bertemu dengan Man City, ada rekod yang agak bagus sebenarnya Salah. Ada 4 gol dan 2 assist. Minggu ni Liverpool terlibat dengan competition lain. Liverpool terlibat dengan UEFA, iaitu bertemu dengan Sparta Praha dalam Jumaat pagi. Game pertama season ni berkesudahan dengan seri 1 sama bermain dekat home Man City. TAA ada 1 gol, Salah ada 1 assist, Haaland ada 1 gol, Ake pula ada 1 assist. Pertemuan yang pada aku ramai yang tunggu, aku sendiri pun menunggu. Kedudukan nombor 1 dan nombor 2 sekarang dalam table agak menarik. Walaupun Man City mempunyai rekod gol yang agak banyak berbanding Liverpool, tapi pertemuan kedua-dua ni mengingatkan aku dalam game sebelum ni, iaitu ada assist daripada Alisson.
EPL season lepas, gol yang pada aku agak menarik, assist yang agak menarik daripada Alisson. Aku rasa Liverpool akan cuba sedaya upaya untuk menang dan kekal dalam kedudukan nombor 1 sekarang. Jika kalah Man City akan ada peluang berada di atas. Predict aku mengatakan seri ada gol. Dari segi rekod 5 pertemuan terakhir, ada 2 kemenangan, ada 1 seri dan 2 kekalahan. Agak balance sebenarnya. Dari segi rekod player pula 5 pertemuan terakhir, Salah mempunyai rekod yang agak bagus, ada 4 gol dan 2 assist. So guys, aku dah bagi sedikit info pada korang dan sedikit player prediction aku pada korang. So aku harap dah membantu korang untuk memilih player. Aku sendiri pun belum finalize lagi aku punya team. Mungkin akan cuba bawa player yang bermain double game atau aku abaikan saja. So aku harap korang dapat pilih player yang agak bagus untuk dibawa dalam team masing-masing. Kita jumpa dalam next video, next live. Assalamualaikum, aku Amy, bye.